Tuan-tuan dan puan sekalian, kami melancarkan satu lagi program online iaitu yang dinamakan sebagai asam garam rumah tangga. Rumah tangga memang ada asam dan ada kalanya kurang asam dan of course tentunya ada juga garam, ada pahit manisnya juga. Ada kalanya masin kan, ada kalanya manis, ada kalanya dan sebagainya. Jadi dalam program kita online ini sebenarnya bukan apa. Ini memberi peluang untuk para isteri, para suami untuk mereka mendapatkan sedikit panduan online secara seperti gini sebab saya banyak terima mesej sama ada melalui PM ataupun WhatsApp dan sebagainya mengenai isu-isu rumah tangga. Jadi saya lihat bahawa sekiranya kalau saya hanya sekadar jawab begitu saja, memanglah yang bertanya itu dapat manfaat, insya-Allah. Tapi saya rasa ada sebahagian perkara itu, ada kali saya rasakan perlu untuk dikongsikan juga. Bukan personalitinya, bukan orangnya yang kita kongsikan, tetapi masalah yang dihadapi dan kemudian kemungkinan jalan keluar yang mereka boleh pertimbangkan. Saya gunakan pendekatan seperti itu kerana dalam hal-hal seperti ini, yang saya nampak di antara constraint-nya adalah, antara keterbatasannya adalah apa yang dikemukakan kepada kita melalui Facebook dan sebagainya itu ada kalanya tidak mencukupi. Jadi yang kita nampak apa yang ditulis, sebab itu ada kali saya tanya banyak soalan untuk kita memahami dengan lebih mendalam lagi apakah masalah yang sedang dihadapi sebenarnya. Jadi tuan-tuan dan sekalian, pada sesi kali ini saya akan berikan contoh di antara soalan-soalan yang diberikan. Satu soalan yang pernah saya terima melalui Facebook, personal message PM adalah begini seorang suami bertanya kepada saya, perlu tak, wajib tak dia sebagai suami itu memberi nafkah kepada ibu bapa, bukan ibu bapa dia tetapi ibu bapa mentua dia. Ibu bapa mentua. Perlu tak, wajib tak ditanya. Itu je. Nampak macam Jadi bagi saya itu soalan tu mungkin tidak begitu jelas. Kerana kalau saya jawab itu saja mungkin tidak memadai dan tidak berlaku adil kepada situasi di sebalik soalan yang ditanya. Jadi kemudian saya tanyakan lagi, kenapa soalan itu ditanyakan, dan kemudian saya tanya beberapa soalan lain. Jadi bermakna orang tu bertanya, saya jawab dengan pertanyaan. Itu ada kala biasa kita buat seperti itu kerana kita nak pastikan bahawa kita betul-betul memahami. Jadi saya tanyakanlah beberapa perkara. Pertama sekali, kenapa soalan itu ditanyakan? Keduanya saya tanyakan, sebelum ini pernah kasih atau tidak? Kalau sebelum ini tak pernah kasih, kenapa sekarang? Soalan ketiganya, kenapa sekarang ini soalan itu ditanyakan? Kenapa situasi itu timbul? Kenapa keperluan untuk memberi nafkah kepada mak dan bapa mentua itu timbul? Jadi kemudian saya berikan 3 soalan ini dulu. Saya rumuskan jawapan yang diberikan oleh pihak suami tersebut, iaitu apa dia? Beliau mengatakan bahawa sebelum ini memang beliau sendiri tak pernah pun berikan nafkah kepada mak bapa mentua dia. Dia beritahu bahawa sebelum ini tidak ada isu langsung. Kemudian saya tanya balik, jadi kenapa timbul isu ini? Dia jawab lagi, dia kata rupa-rupanya, ini pun saya dapat tahu yang isteri bagi suami itu dah biasa memberi apa yang dinamakan sebagai nafkah kepada kedua ibu bapanya. Dan beliau tidak pernah halang pun untuk si isteri itu berikan nafkah kepada kedua ibu bapa, pihak isteri bermakna ibu bapa mentua je lah. Kemudian saya tanya, jadi apa yang sudah berlaku? Kalau dah biasa dibagi, bagilah kan. Kemudian beliau mengatakan bahawa rupanya isteri itu telah pun dibuang kerja. Kemudian bila dibuang kerja itu sudah seakan-akan terputus nafkah yang biasa diberikan oleh isteri kepada kedua orang tuanya. Ditambah lagi oleh pihak suami apabila saya bertanya lagi soalan, rupa-rupanya isteri tersebut meminta suami dia untuk meneruskan pemberian nafkah. Isteri menggunakan istilah nafkah. Dia dah beri, kemudian dia kena buang kerja, dia minta supaya suami dia sambung berikan nafkah yang dia biasa berikan kepada ayah dan ibunya. Baru faham. Kemudian bagi saya, walaupun dah jelas, tapi belum lagi jelas sejelas-jelasnya. Kerana si isteri itu menggunakan istilah nafkah, dan suami itu bila bertanya dengan saya pun,
beliau menggunakan istilah nafkah. Saya tanyalah, um, berapa soalan, nak tahu juga tentang siapa tu mak bapak mentuanya. Saya tanya, mereka tu tinggal bersama ataupun tidak? Nombor satu. Keduanya, kalau tidak tinggal bersama, tinggal rumah yang macam mana? Rumah berapa bilik, saya kata. Adakah mereka tinggal di rumah HDB ataupun di rumah landed property, saya kata, di rumah bawah, rumah private. Kemudian apakah pekerjaan mereka dan sebagainya. Saya tanya soalan-soalan tersebut. Selang 2 minggu, ini 2 minggu, 2 minggu datang balik, jawapan daripada soalan yang saya berikan tu siapa juga melalui Facebook. Pertama sekali, mak bapak mentua tu tak tinggal dengan mereka. Keduanya, mereka tinggal rumah executive flat, HDB, executive flat. Ketiganya, kedua-dua mak bapak mentua tu merupakan mereka yang bekerja dengan sektor awam. Dan bagi yang tahu tentang sektor awam ni, mereka tu, kalau kita tahu ada Division 1, 2, 3, 4 dan sebagainya tu, kedua-dua mak ayah mentua tu adalah pegawai-pegawai di Division 1, bermakna pegawai kanan, Division 1. Dan telah pun kita tahu lah, kalau bermakna mereka tu dah pun mempunyai anak, sudah ada cucu, dan mereka tu dalam Division 1, bermakna memang dah lama berkhidmat. Dan gaji pun bukan gaji kecil, membesar juga. Dan kedua-dua mak bapak mentua tu masing-masing ada kereta sendiri. Lagi lebih jelas lagi. Jadi saya beritahu kepada suami tersebut, mungkin apa yang boleh saya fahami adalah sebenarnya isteri awak tu bukanlah dia tu beri nafkah kepada mak bapak dia sendiri. Sebenarnya apa yang dia berikan tu memanglah terpuji, alhamdulillah. Tapi itu tak dikira sebagai nafkah. Itu dikira sebagai hadiah. Hadiah kerana mak bapak dia berkemampuan, berdikari, masih lagi bekerja, sihat walafiat dan sebagainya. Dan paling utama sekali, sekiranya kalau anak perempuan tu tak berikan nafkah tersebut ataupun yang saya istilahkan sebagai hadiah, pun tak ada terjejas apa-apa pun. Jadi bermakna mereka tu berkemampuan. Jadi bagi mereka-mereka yang ada ibu bapa yang berkemampuan, apabila mereka berikan wang untuk bulanan tu, itu dikira sebagai bukan nafkah, tapi dikira sebagai hadiah. Ada beza sikit. Hadiah tu sunat. Nafkah tu, kalau bila kita gunakan perkataan nafkah tu, bermakna ianya dah jadi satu kewajipan. Jadi saya beritahu pihak suami itulah, sekarang kita definisikan semula. We redefine the problem. Kalau kita lihat sebenarnya, sebelum ini, bukanlah si isteri tu berikan nafkah kepada kedua orang tuanya. Tapi beliau tu hanya setakat berikan hadiah. Dapat pahala lah, dapat pahala tolong mak bapak kan. Ataupun kalau tak tolong pun, dia kasih tu kita dapat pahala. Kerana anak berikan pada mak bapak tu, confirm dapat, insyaAllah dapat. Jadi kita define balik. Dan saya beritahu dia, mungkin boleh bincang dengan isteri, ini bukan nafkah tapi sebagai hadiah. Kalau sebelum itu, saya tak diberitahu. Saya tanya juga jumlah yang diberikan oleh isteri kepada pihak mak bapak dia sendiri, tapi tak diberikan jumlahnya. Tapi hanya diberikan gambaran bahawa dia agak besar jumlahnya. Sebab itulah isteri sekarang ini tak mampu untuk berikan jumlah yang besar tu, sekarang telah pun dibuang kerja. Saya beritahu suami, pertama sekali tengok keperluan keluarga sendiri dulu. Bagi suami tu, adakah dia pun masih lagi beri nafkah ataupun hadiah kepada mak bapak dia sendiri? Si suami tu kata ada. Dan mak bapak dia sendiri pun taklah begitu mewah hidupnya seperti mana mak bapak mentua dia. Fair. Jadi saya beritahu suami tu, mungkin boleh bincang dengan pihak isteri. Bagi saya recommend, berilah mak bapak mentua tu hadiah, kan? Walaupun bukan daripada pihak isteri tapi daripada suami. Tapi mungkin taklah sebesar mana yang pernah diberikan oleh si isteri itu kepada mak bapak dia sendiri. Jadi bermakna bila kita beri itu niatkan sebagai hadiah dan sebagai untuk menguatkan lagi hubungan antara suami dan isteri, dan juga menguatkan hubungan antara beliau tu dengan ibu dan bapa mentua dia. Mungkin ibu bapa mentua pun mungkin kita tak tahu, mungkin dia pun tak perlukan pun kan. Jadi bermakna dalam situasi seperti ini kita perlu jelaslah sebenarnya apakah pokok soalannya. Jadi tuan-tuan dan sekalian, ini merupakan salah satu contoh soalan-soalan yang kami terima lah. Dan sekiranya kalau tuan-tuan dan sekalian ada soalan-soalan tertentu yang ingin diajukan dan untuk kami juga tangani secara terbuka, tapi jangan khawatir lah. Saya pun dan kita pun tidak akan mendedahkan nama dan sebagainya. Cuma saya rasa isu seperti ini penting untuk pengetahuan umum dan mungkin dapat dimanfaatkan oleh pasangan-pasangan suami isteri yang lain. Jadi dalam program asam garam rumah tangga ni, kita akan membantu tuan-tuan dan puan-puan konon-konon macam kaunseling lah. Kalau kita lihat pun tadi saya dah berikan contoh yang mana saya banyak
bertanya soal. Kerana tak adil kalau bagi setiap soalan tu kita terus menjawab tanpa kita menyelidiknya. Jadi itulah yang akan kita lakukan. Jadi sekiranya kalau tuan-tuan sekalian ada soalan-soalan tertentu, boleh ajukan kepada alamat yang kita berikan. Bermakna ada platform di mana di situ boleh diberikan soalan-soalan. Tapi tuan-tuan sekalian, kemungkinan besar kita pun tidak akan menjawab itu jam juga, tapi kita akan sedih dulu dan sebagainya. Dan kita akan tengok, kita akan berikan keutamaan prioritas mana soalannya berkritikal, mana soalan mungkin kurang kritikal dan sebagainya. Kerana dalam hal rumah tangga ni macam-macam isu. Jadi kita berikan peluang, dan ada setengah-setengah perkara tu confirm insya-Allah kita akan terus jawab kerana kita rasa ada keperluan atau ada urgensi untuk kita tangani isu-isu yang dikemukakan tu dengan sebab segeralah. Jadi kita undang tuan-tuan sekalian untuk berikan soalan-soalan dalam program Asam Garam Rumah Tangga. Dan program ini dibawakan oleh Kasih Sejati, dan Kasih Sejati itu adalah di bawah naungan Suci Sukses Initiative Private Limited. Kita jumpa pada sesi yang akan datang, soalan yang akan datang, perkara-perkara yang datang oleh siapa yang datangkan, itu suaminya isteri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.